Mencari-cari inisiatif terbaik memperkasa sumber ekonomi peribadi anda? Sertai kami meneroka sektor keuangan menerusi pelaburan yang pintar dan cekap menerusi program Bijak Wang bersama Dr. Niki. Menampilkan pakar motivasi keuangan Dr. Niki Syuhada, kuasai trend menjana pendapatan menerusi pengurusan keuangan peribadi yang bijak setiap Selasa 11.30 pagi di Bernama Radio 24. Maklumat lanjut layari www.pelaburdrniki.com atau www.consultantdrniki.com. Assalamualaikum, salam satu Malaysia, 11.32 minit pagi waktu ini. Seperti yang dijanjikan untuk program Bijak Wang bersama dengan Dr. Niki Syuhada, 0326927939. Di Facebook kami caranya bernama Radio 24. Juga anda boleh ajukan sebarang soalan menerusi SMS R24 terus dengan soalan anda dan hantarkan ke 32728. Saya Syuhada Armawan di sini selaku peneraju anda sehingga jam 12.30 hari nanti. Hari ini bicara kita mengenai pengorbanan dan juga apa yang diperkatakan dengan pengorbanan dan bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Pastinya Dr. Niki Syuhada ada jawapannya. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala bersempena dengan Hari Raya Adha dan pengorbanan ini cukup sinonim Doktor. Ya, saya nak ucapkan dulu salam ceria, salam bijak, sana bijak, sini. Ya, dan mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Korban, selamat Hari Raya Haji. Kita perlu ada banyak pengorbanan ya untuk mendapatkan sesuatu kebaikan dalam hidup kita di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Pastinya dalam kehidupan ini setiap apa yang kita lakukan Doktor ada pengorbanannya. Dan juga pada waktu ini pengorbanan dari segi kita nak kumpul duit, kita nak berbelanja, pengorbanan kita untuk nak menyekat menabung nafsu kita dari berbelanja lebih, ya, menabung, ya, perlu ada pengorbanan ya. Jika tidak ada pengorbanan, ya, satu kejayaan itu tidak akan sampai pada kita. Rata-rata kita tanya diri kita apa sahaja yang kita dah pun berjaya setakat ini, pasti ada pengorbanan yang kita lakukan. Sebab itulah pengorbanan itu sangat penting. Dan tajuk saya hari ini adalah berkisar daripada sesuatu yang saya baca sudah lama dahulu, yang saya ambil sebagai sesuatu pengajian besar bagi saya, adalah dalam bahasa Inggerisnya dipanggil delayed gratification. Dipanggil delayed gratification yang bermaksud kita boleh menunggu menunggu sesuatu yang bagus dan boleh pula melepaskan sesuatu yang bagus hari ini demi masa depan yang lebih bagus. Itu maksud dia, delayed gratification. Dalam nilai yang ada dalam kebanyakan mereka yang berjaya adalah mempunyai delayed gratification ini. Maksudnya bersusah dulu hari ini, dia mampu buat itu. Dia mampu bersusah demi untuk bersenang di hadapan. Bukan kata menunggu tu dalam keadaan malas, menunggu, bukan begitu. Dia lebih kurang macam kos melepas ke macam mana? Macam kita panggilkan kebarangkalian dia untuk tidak pandang pada benda yang hebat hari ini, demi untuk hebat lagi pada masa akan datang. Itu bermaksudnya delayed gratification ini. Ya, sesungguhnya ramai orang yang berjaya itu dia boleh buat ni, dia boleh keras hati, dia boleh kering hati orang kata, untuk menunggu benda yang lebih baik dalam hidup dia. Dia tidak cepat terpengaruh oleh nafsu atau perasaan dia semata-mata. Contoh dia lah, bagi orang yang ingin bagus dalam pelajaran, dia sanggup tak keluar main bola, ataupun walaupun sanggup dia suka. Walaupun sangat suka, tapi kerana terpaksa untuk study, untuk belajar, dia boleh tahu untuk tak apalah, tak main bola hari ni, aku boleh main bila-bila masa nanti depan. Macam tu contoh. Ataupun apa lagi ya, kalau macam kita mula berniaga, sanggup, tak apa, tak tidur malam ini, satu malam aja. Apa yang susah sangat pada dia? Kerana apa? Dia boleh nampakkan hasil yang lebih baik di masa akan datang. Dia akan dapat. Dia tak kisah benda-benda yang sedikit waktu ini patut dikorbankan. Ya. Dan juga dalam pelaburan contohnya, mereka tak
tak kisah berbelanja sedikit untuk mencari pengetahuan, ya, untuk pergi ke seminar, pergi jauh untuk belajar. Kenapa mereka tahu dengan berbuat demikian mereka mendapat hasil yang lebih lumayan. Ganjaran di masa akan datang. Doktor, adakah berkait rapat jugalah kalau kita lihat pemilihan sebegini kan, kita melepaskan yang baik untuk yang baik lagi yang akan datang pada kita. Adakah dia berkaitan juga dengan pemilihan ataupun mungkin dalam dilema macam kita nak pilih yang mana satu? Ya, itu nama dia priority. Okey. Apakah priority dalam hidup kita saat ini? Orang yang mempunyai delayed gratification, orang yang boleh berkorban ini, dia memang tahu prioritinya yang utama dalam hidup dia. Jadi dalam konteks bijak wang, mereka sanggup kalau hari ni makan pun mungkin sekat sikit hanya untuk mendapatkan wang yang lebih supaya kita dapat pergi melaburkan duit tu. Boleh aja, tapi setengah orang tidak boleh. Dia pasti nakkan tudung baru, dia pasti nak sesuatu yang baru dalam hidup dia, tapi dia tak kisah masa hadapan dia. Ada orang yang begitu. Nak letakkan kepentingan ataupun priority tu, bagaimana untuk memilih ciri-cirinya, doktor? Ya, of course 5 perkara yang saya ingatkan daripada minggu lepas lagi, daripada rancangan kita minggu lepas, tajuknya Poket Kosong, ya. Of course 5 perkara ini adalah siapa yang kita berkawan, apa yang kita baca, apa yang kita dengar di radio, saluran mana yang kita dengar, lagu apa yang kita dengar, seminar mana yang kita pergi dan tempat-tempat yang kita lawati. Adakah dia memberi inspirasi ke dalam hidup kita untuk berubah, daripada seorang yang biasa-biasa kepada orang yang luar biasa. Sebenarnya delayed gratification yang saya nak ajarkan hari ini adalah bersangkut dengan suatu lagi tajuk dia panggil emotional quotient ataupun EQ. Mungkin Syuhada pernah dengar IQ. IQ lah intellectual quotient, ya. Itu tahap kepandaian seseorang. EQ pula adalah tahap perasaan seseorang yang pandai, dia ada tahap-tahap EQ dia. Ada orang yang low EQ, ada orang yang high EQ. Terjadi memang daripada kita lahir dan juga terjadi selepas kita digilap. Ya, EQ itu akan naik. Lebih EQ bermaksud orang itu akan lebih sukses dalam hidup dia. Kalau dia seorang pelabur, dia akan jadi lebih bijak dalam pelaburan dia jika EQ-nya tinggi. Kerana dia tidak mengikut perasaan, dia boleh ada delayed gratification atas perasaan dia, atas membeli saham atau unit trust atau takaful atau bagaimanapun lah, ya. Dia boleh membuat suatu decision yang bagus dalam pelaburan jika dia EQ-nya tinggi. Dan bagaimana kita nak tahu kita EQ tinggi atau tidak? Kalau kita nak buat test, test ini hanya boleh dibuat kepada manusia yang berumur 4 tahun. Lepas pada tu dah tak boleh. Sebab apa? Sistem otak kita dah tidak cukup untuk nak test, kerana dia telah pun mempunyai conscious mind atau minda sedar yang telah tetap selepas 4 tahun. Kalau sebelum 4 tahun dia muda sangat. Muda sangat tak boleh buat test ni, ya. Sekejap lagi saya akan cerita lagi lebih lanjut. tentang menarik test. Sebenarnya berkaitan dengan EQ ni, tapi kita ada seorang memanggil di talian waktu ni. Hello. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Doktor. Ya, salam saya. ceria. Salam ceria, salam bijak, sana bijak, sini. Sama-sama kita. Ya. Doktor, Ya. because you're talking about delayed gratification, Ya. I ada persoalan. Ya. About people yang suka delayed in taking coverage diri sendiri, protection. Ya, Melengah-lengahkan. Sedangkan Ya. mereka tahu benda itu penting, and then mereka menyaksikan sendiri dalam family mereka ada yang menghadapi masalah. Tapi mereka lebih sanggup gunakan duit untuk pergi benda lain. And then macam nothing would happen to me. Jadi macam mana kita nak merukaikan supaya this is very important, dan malahan bila ekonomi gawat, inilah benda pertama yang mereka stop. Ya, mereka tidak bayar takaful, tidak bayar insurans. Yeah. Tidak ada priority di situ. Ya, betul. Ya. Okey. Terima kasih. Ya, Okey. lagi ada soalan? Tak, itu saja yang saya nak tanya, Doktor. Okey, terima kasih Encik Cik Azri. Ya. Okey, itulah dia, ya. Kalau kita ada delayed gratification, bermaksud kita ni waktu ini sekarang ni kita tengah bergiat tau. Bukan kita buat malas. Kalau tak beli insurans, tak beli takaful, itu maknanya kita tidak membuat sebarang decision untuk nak kaya atau nak jadi lebih baik dalam kewangan. Ya, itu memang menunda-nunda, melengah-lengah. Itu bukan delayed gratification. Itu lain delayed maksudnya. gratification bermaksud dia beli insurans atau takaful itu dan dia sanggup bayar walau apa pun terjadi kerana dia tahu suatu hari nanti dia perlu akan coverage itu, akan perlindungan itu. Itu bermaksudnya.
dia sanggup buat apa saja untuk make sure dia bayar. Okey. Dia bukan melengah-lengah kan? Ataupun stop bayar takaful sebab tak nakkan benda lain. Bukan. Okey. Jadi ada satu study nama dia Stanford Marshmallow Test. Kan Mak Saleh dia orang suka makan marshmallow tu yang manis tu kan. Kalau macam saya di Malaysia ni, saya jadikan dia Dr. Nikki cookie test lah. Biskut. Kita guna biskut. Ya. Test yang Stanford Marshmallow ni dia buat adalah dia ambil a group of budak-budak yang berumur 4 tahun ni tadi. Hanya 4 tahun ya. Jika anda di luar sana ada anak mempunyai 4 tahun umur, boleh buat test ni hari ni. Okey. Ya. Kita ambil anak-anak itu, kita letakkan satu biskut. Kalau Mak Saleh ni dia letak marshmallow tu lah, satu dalam piring. Kemudian kita jelaskan pada anak tersebut bahawa jika kamu tak makan marshmallow ni sekarang, kamu tak makan, tunggu 5 minit, marshmallow ini akan dapat 2. Anda akan dapat double, anda akan dapat gandaan hadiahnya, rewardnya. Dan kita tengok apa budak ini lakukan. Kalau test ni selalu dia ambil video tanpa pengetahuan budak-budak tu lah. Dia ambil video tengok macam mana ada setengah-setengah budak menahan, tak tahan tu. Muka berkerut-kerut ni nak makan dah sangat. Tapi dia tahan juga. Ya. Ada budak masa tu juga 1 saat dah masuk dalam mulut dah ya. Saya selalu gunakan cookies lah, iaitu biskut sekeping yang anak kita sangat suka. Kita tahu apa dia suka, kita letak. Kita bubuh satu, kita cakap okey sayang, nanti dalam 5 minit mama balik ke sini. Kalau sayang tak makan, mama akan bagi 2 hadiah kerana sayang berjaya menunggu. Ya. Jadi dari situ kita akan lihat anak kita high EQ atau low EQ. Kalau dia makan juga tanpa bertunggu lagi, itu bermaksud dia low EQ. EQ-nya rendah. Jika dia boleh menunggu dengan selamba aja menunggu ya, ataupun berkerut muka tapi tak makan juga ya, tunggu juga. Boleh menahan. Itu bermaksud dia high EQ. Dia mempunyai EQ yang tinggi. Jadi mereka yang dalam golongan EQ tinggi boleh berniaga, boleh menjadi seorang pengurus yang tinggi dalam hidup. Dia rata-rata mereka telah mengikuti anak-anak ini dalam marshmallow test ini dan melihat perkembangan anak-anak ini dalam hidupnya setelah dewasa. Dan mereka dapati mereka yang high EQ memang mempunyai daya tahan yang tinggi dalam kemajuan hidup mereka. Kalau dilihat dari segi macam kanak-kanak tu kita uji dan kita tahu anak kita ni ada EQ. Adakah itu dari segi dia semula jadi? Ya, itu dari segi semula jadi. Kerana dia pada umur 4 tahun. Jadi apabila kita try Allah kan cuba-cuba hari ni, sedih pula anak kita low EQ. Tak apa. Apa yang boleh kita lakukan? Kita boleh gilapkan dia dengan memberi dia pelajaran dan memberi dia pesanan-pesanan seperti simpan duit sekarang, biar kita bersusah sekarang, biar kita bersenang di kemudian hari. Ini adalah nasihat-nasihat yang kena dari awal kecil lagi kita beritahu kepada anak-anak kita supaya mereka boleh meninggalkan nafsu atau benda perkara yang mereka suka untuk lakukan hari ini demi membuat perkara-perkara lain yang akan memberi kebaikan pada mereka di masa akan datang. Saya suka ni anak-anak saya sekarang dah 11 tahun dengan 6 tahun. Saya memang tunggu dia orang 4 tahun. Bila 4 tahun saya buat test tu, sukalah saya melihat telatah mereka kan. Jadi dari situ kita dapati jika anda boleh meninggalkan apa sahaja sekarang ini yang seronok, pakai duit banyak-banyak, anda tak simpan duit, anda boleh tinggalkan benda-benda tu dengan anda simpan duit anda, labur duit anda, beli takaful, betul-betul urus duit anda untuk masa hadapan. Itu adalah delayed gratification yang kita cari. Itulah pengorbanan sebenarnya yang kita harus buat demi mencapai masa depan yang lebih baik. Okey, kita akan kembali selepas ini doktor. Ada lagi seorang tetamu yang akan bersama dengan kita untuk bercerita berkaitan dengan pengorbanan juga. Kembali selepas ini dalam program Bijak Wang. Mencari-cari inisiatif terbaik memperkasa sumber ekonomi peribadi anda? Sertai kami meneroka sektor keuangan menerusi pelaburan yang pintar dan cekap menerusi program Bijak Wang bersama Dr. Nikki. Menampilkan pakar motivasi keuangan Dr. Nikki Syuhada, kuasai trend menjana pendapatan menerusi pengurusan keuangan peribadi yang bijak setiap Selasa 11.30 pagi di Bernama Radio 24. Maklumat lanjut layari www.pelaburdrnikki.com atau www.consultantdrnikki.com. Sertai kami di Facebook. Kata carian bernama Radio 24.
Okey, kembali lagi untuk waktu ini dalam program Bijak Wang bersama dengan Dr. Niki Syuhada. Dan kali ini kita ada Encik Nik Adlan Hafiz Nikmaddin yang juga merupakan penasihat keuangan bersama dengan kita hari ini. Selamat datang ke Bernama Radio 24. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum kepada semua pendengar Bijak Wang, Bijak sana, Bijak sini. Salam ceria pada semua. Ceria selalu sebenarnya. Kita lihat orang-orang yang Dr. Niki bawa ke studio. Dan mungkin boleh Encik Nik ceritakan berkaitan dengan pengorbanan. Sehingga ke tahap ini, apa pengorbanan yang pernah dirasai ataupun dilakukan? Sebenarnya topik hari ini yang dibawa oleh Dr. Niki memang sangat-sangat menarik dan memang sangat-sangat saya rasa terkena pada diri saya. Sebelum saya ceritakan pengorbanan yang saya buat sekarang, sebenarnya saya sebelum ni saya mula menyimpan, betul-betul mula menyimpan setahun yang lalu bila saya mula berkerjaya sebagai seorang pengguna kewangan. Jadi bayangkanlah kalaulah saya kenal ataupun saya tahu tentang delayed gratification ni about 10 tahun yang lalu, mungkin sekarang saya sudah mempunyai simpanan yang banyak, berlipat kali ganda. Jadi tapi tak apa, better late than never. Lebih baiklah kita mula sekarang daripada langsung tidak kan. Jadi saya rasa bila dah mula buat simpanan bulanan tu, mula-mula agak terasa. Selalunya kita ada macam-macam nak beli tu, nak beli ni kan. Pantang nampak, pantang ada sale. Tapi sekarang ni bila dah mula buat simpanan tu, memang mula-mula terasa. Tapi bila dah dibiasakan tu, pengorbanan tu mula rasa macam jadi excited. Kenapa jadi excited, rasa seronok? Sebab bila you dah tengok makin hari makin bertambah, makin lama makin bertambah, dan you boleh nampak di masa akan datang tu berapa jumlah yang akan ada, simpanan yang you akan ada. Jadi memang tepatlah topik hari ni yang dibawa oleh Dr. Niki ni. Saya rasa mungkin bukan saya seorang saja, mungkin ramai di luar sana anak-anak muda yang mungkin baru mula bekerja. Yang saya sarankan, mula menyimpan dan fahamkan tentang delayed gratification tu. Sebab kalaulah anda mula lewat, lagi banyak simpanan yang kita perlu buat untuk bersiap untuk hari tua ataupun untuk masa-masa akan datang lah, masa-masa akan mendatang kan. Jadi ambil pelajaran macam saya kan. Sekarang baru nak mula. Kalau saya dah mula awal lagi, mungkin dah berlipat ganda. So kalau anda yang di luar sana, pendengar-pendengar yang baru mula bekerja, mulakan mungkin 100, mungkin 200 setiap bulan. Jadikan sebagai satu amalan. Kalau senang buat auto debit terus. Jadi you tak terasa yang you kena keluarkan duit tu, kena pergi bank masuk kan. Betul tak? Sebelum anda nak belanja benda tu dah, duit tu telah di auto debit dikeluarkan. Sangat hebat lah. Doktor, perlu atau tidak kita meletakkan satu misi yang cukup kuat untuk kita lari daripada melihat keadaan di sekeliling? Maklumlah sekarang dengan gadget-gadget yang terkini yang buatkan kita nak rasa nak beli ni, tapi kita ada misi yang kita kena capai. Misi tu kena kuat sekuat mana, doktor? Kita mesti tahu prioriti kita. Sekurang-kurangnya kita kena tahu kita kena stabil kewangan. Kalau macam kata minggu lepas kita bercakap tentang poket kosong, asyik-asyik kita tidak boleh ada duit dalam poket. Mesti kita kosong-kosongkan. Kan? Itu memaksa kita mempunyai nafsu-nafsu yang lain dan prioriti-prioriti yang tidak kena. Mesti punyalah. Daripada saya punya pengalaman, kalau poket kita kosong, mesti kita ada prioriti yang tak kena. Jadi kita kena ambil apa yang Dr. Niki pesan setiap minggu adalah formula Dr. Niki, 50% simpan, 50% belanja. Dan sedikit daripada perbelanjaan itu angkat terus bagi pada orang, sedekah dan zakat dan sebagainya. Buat tu, paksa diri untuk buat tu. Have the delayed gratification. Nanti anda akan gembira di hari tua nanti apabila melihat anda telah mempunyai simpanan yang cukup untuk menampung kehidupan anda di masa tua. Minggu lepas saya ada jumpa dengan seseorang yang dalam umurnya 40 tahun dan saya beritahu dia tentang sistem PRS yang kerajaan telah pun kenalkan kepada kita, yang pada bulan 11 ini kita akan kenali PRS dengan lebih lagi. PRS itu bermaksud Private Retirement Scheme ataupun skim persaraan swasta. Bagus Syuhada. Hafal. Bagus. Okey. So, saya tanya, bang lah saya panggil kan. Sebenarnya saya kakak dia. Okey, tak apa. Sebab dia muda pada saya. Saya kata, bang, you simpan tak duit bulan-bulan? Kan sekarang dah dalam usia 40-an. Simpan tak duit bulan-bulan? Kata dia, mana nak boleh simpan, doktor. Kita cukup-cukup. Ya. Okey, saya nak cakap,
ini adalah suatu alasan semata-mata kita berikan kerana tak cukup EQ. Kita tak cukup perasaan untuk memberitahu diri kita bahawasanya aku sebenarnya boleh buat benda ni. Kalau rata-rata kita katakan RM200, kita simpan 30 tahun, mendapat 15% kita punya keuntungan tiap-tiap tahun, kita boleh ada 1.4 juta. Tu banyak untuk menampungkan perbelanjaan kita di masa tua nanti. Tapi 1.4 juta pula sebenarnya tak banyak jika kita lihat kadar inflasi di negara ini. Kadar inflasi di Kuala Lumpur sebenarnya melebihi dari 7%. Jadi, setiap 10 tahun, duit kita tu jadi separuh, Syu. Kan, saya kalau cakap pasal ni memang saya sangat-sangat berkobar-kobar kerana saya ingin melihat kesemua kita faham apabila kita capai saja usia 55 dengan 60, berapa banyak duit kita dah simpan dan duit itu sebenarnya tak banyak kerana telah dimakan oleh inflasi. Kalau inflasi itu 7%, Syu, duit kita ni seganda kurang bila 10 tahun. Contoh, kalau saya ada 1 juta hari ini, ya, untuk simpanan, katalah umur saya 60 hari ini dah bersara, ada 1 juta. Lagi 10 tahun, duit 1 juta tu akan jadi RM500 aja. Dia punya value. Dah berkurang sebab daya membeli tu hanya untuk RM500,000. Lagi 10 tahun dia akan jadi RM250,000. Lagi 10 tahun maknanya 30 tahun dia akan jadi RM175,000. Jadi separuh. Dia makan duit kita. Itu kalau 7%. Dan Malaysia telah diletakkan, ya, di tangga yang cukup mahal harga barang-barang di keliling kita. Kita telah naik ranking, ya, untuk jadi negara yang agak mahal kerana kita telah masuk ke dalam negara maju. 2020, tahun 2020 kita pasti akan berganjak ke dalam masyarakat maju kerana itulah wawasan kita dan track record kita sekarang sangat bagus, ya, mengikut kepada apa yang kita inginkan. 2020 Malaysia negara maju. Jadi adakah kita masih boleh katakan Kuala Lumpur ini 7% kadar inflasinya di Kuala Lumpur ni, kan? Dan di Johor Bahru. Minggu lepas saya lihat paparan tentang Johor Bahru. Johor Bahru dengan Iskandarnya akan naik. Sekarang ada Legoland, ada Kitty Cat Land, ya. Ada bermacam-macam land. Mereka akan naik. Sangat maju sekarang Johor. Jadi bagi pendengar-pendengar yang saya sayangi di Johor, kerana kemajuan negara kita makin naik, kita juga mendapat pendapatan yang lebih. Jadi tolonglah ada delayed gratification. Simpankan wang, simpan dan labur dan lindungkan wang kita dengan betul. Urus dengan betul. Baik, Encik Nik, mungkin ada perkongsian ataupun pesanan kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengar pada waktu ini tentang pengorbanan itu sendiri, Encik Nik. Okey, mungkin pesanan pada diri saya dan juga pendengar-pendengar luar sana. Pengorbanan tu, asas perkataan tu macam susahnya nak berat buat. Sangat, macam berat sangat, macam sakit macam tu kan nak buat. Tapi sebenarnya kita fahamkan macam yang cakap tadi, apa misi dia yang kita nak, apa end in mind yang kita nak, masa depan yang kita nak, di hari tua kita nak bagaimana. Jadi kita kena bermula daripada sekarang. Sebab kalau kita tak bermula daripada sekarang, orang kata sikit-sikit lama-lama jadi bukit kan. Tapi kalau lah langsung tak ada, memang tak mana nak datang bukitnya. Mana nak datang bukitnya. Dia mesti kecil-kecil. Kita tak boleh mempunyai suatu pemikiran yang nantilah bila kaya saya mula. Ramai antara kita macam gitu. Jadi untuk pengurusan kewangan, ingat selalu 10 sen, 20 sen, 30 sen kita tu, kalau diganda-ganda setiap hari, sebenarnya jadi bukit. Duit shilling tu kita boleh bayangkan tau. Satu hari kita letak kat situ, lama-lama seminggu banyak mana ditumbuh. Duit-duit tu dan naik lagi, berbukit-bukit jadinya. Macam semalam juga yang di berkuat kuasa semalam, harga rokok naik 20 sen. Ada yang kata 20 sen, tak apa 20 sen je. Kalau kita kumpul 20 sen tu pun banyak sebenarnya, doktor. Ya, sebenarnya itulah yang kita salah faham, ya. Sebenarnya nak jadi kaya ni mudah sangat, insya-Allah, jika semua para pendengar saya, Nik, Yashu, kita simpan duit kita dari hari ke hari dan kita labur dan uruskan duit kita dari hari ke hari, ya. Dari itu susah-susah dahulu, senang-senang kemudian. Okey, soalan untuk minggu ni, doktor? Ya, soalan saya adalah apakah nama test yang kita boleh berikan kepada
anak-anak kita yang berumur 4 tahun itu untuk mengetahui EQ-nya. Saya rasa jawapannya adalah Stanford Marshmallow Test kan? Okey, baik. Itu rasanya jawapannya. Rasa-rasalah. Kalau rasa tak rasa macam mana? Bubuh je lah jawapan. Okey, untuk memenangi iPad 3 yang akan diumumkan pemenangnya pada hujung tahun ini. Baik doktor, ada yang ingin menghubungi doktor ataupun mendapat sebarang nasihat tentang kewangan, di mana boleh hubungi? Silalah berfanpage dengan saya di Facebook. http www.facebook.com/dr.niki.shuhada shuhada.syukor SHUKOR dan berFacebook bersama saya atau ke website saya www.pelaburdrniki.com. Saya sentiasa suka bersama dengan pendengar. Walau apa pun soalan anda, sila datang berjumpa saya. Kita boleh bincang-bincang bagaimana untuk menguatkan kestabilan kewangan kita, insya-Allah. Baik, terima kasih doktor, terima kasih Encik Nick kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. Insya-Allah minggu depan dalam Bijak Wang, untuk anda yang ingin mendapatkan soalan yang terkumpul untuk kuis Dr. Niki, boleh terus ke laman sesawang www.radio24.com.my. Sekian sahaja untuk Bijak Wang hari ini. Saya Syuhada Armawan. Assalamualaikum.